Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami merupakan wakil daripada ITG Kampus Pendidikan Islam ingin membentangkan berkaitan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang dikenali sebagai KPPB. Subjek yang kami interdisiplinkan ialah BMMB 3233 iaitu Sintaksis Bahasa Melayu dan juga EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Berikut merupakan profil kumpulan kami yang terdiri daripada saya Muhammad Alif Imran Bahimi, Raida Syafiqah binti Rosli dan juga Nur Umairah Sufi binti Raihan dan juga dua pensyarah pembimbing kami iaitu Puan Ezra binti Nasir dan juga Encik Abdul Haris bin Johor. Gabungan khusus yang terlibat ialah BMMB 3233 Sintaksis Bahasa Melayu dan EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Gabungan khusus yang terlibat ialah BMMB. Hasil pembelajaran khusus yang terlibat bagi BMMB 3233 terdiri daripada yang pertama, menganalisis binaan frasa dan klausa serta rumus transformasi mudah ayat bahasa Melayu. Kedua, menilai ayat majmuk dan proses penerbitan ayat berdasarkan nahu dan fungsi gramatis ayat. Yang ketiga, menghubung kait fungsi gramatis ayat dengan isu semasa sintaksis bahasa. Hasil pembelajaran khusus bagi EDUP 3133 pula terdiri daripada empat iaitu menjelaskan konsep dan peranan teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran untuk pengintegrasian teknologi secara bermakna. Kedua, menilai kesesuaian dan keberkesanan media pengajaran dan sumber dalam talian dengan konteks pembelajaran. Ketiga, mengaplikasi model reka bentuk pengajaran dalam merancang satu pengajaran. Dan yang keempat, membangunkan perisian kursus atau persekitaran pembelajaran multimedia interaktif. Big idea bagi kursus BMMB 3233 iaitu bidang linguistik pemangkin perkembangan bahasa Melayu peringkat global. Manakala EDUP 3133, big ideanya pula penggunaan teknologi memacu pembelajaran bermakna untuk pendidikan global. Begitu, big idea yang telah dipersetujui bagi penggabungan interdisiplin kedua-dua kursus ini ialah pengintegrasian dan komunikasi digital memacu insan madani yang holistik. Terdapat 3 soalan pencetus idea hasil gabungan dua kursus ini. Yang pertama, bagaimanakah pengintegrasian digital dapat merangsang kepada pembelajaran bermakna? Yang kedua, sejauh manakah komunikasi digital dapat membantu dalam penggunaan bahasa yang gramatis dalam kehidupan? Yang terakhir, sejauh manakah pengintegrasian dan komunikasi digital memacu insan madani yang holistik? Dalam pengajaran dan pembelajaran, kita lihat BMMB 3233 Sintaksis Bahasa Melayu, kami telah menggariskan HPK3 iaitu apa yang telah ditetapkan iaitu menghubung kait fungsi gramatis ayat dengan isu semasa sintaksis bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat kepada EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Di sini terdapat dua HPK yang telah kami gariskan iaitu HPK3 di mana kami perlu mengaplikasi model reka bentuk pengajaran dalam merancang satu pengajaran yang mengintegrasikan pelbagai media pengajaran dan sumber dalam talian untuk pelajar berlainan kebolehan dan keperluan. Keempat, kami perlu membangunkan perisian kursus atau persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam talian untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Pentadsiran berterusan bagi subjek BMMB 3233 Sintaksis Bahasa Melayu. Di sini kami perlu mendokumentasikan isu kerancuan bahasa Melayu dari aspek gramatis dalam ayat pada papan tanda perniagaan melalui aktiviti jejak bahasa dan mencadangkan jalan penyelesaian yang sesuai terhadap isu tersebut dengan jelas. Subjek EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Di sini, kami perlu membina satu persekitaran pembelajaran multimedia interaktif melalui aplikasi Google Site yang mengintegrasikan pelbagai media pengajaran dan sumber dalam talian berasaskan model reka bentuk pengajaran serta menggunakan aplikasi interaktif yang selaras dengan Digital Learning Object berdasarkan RPH mata pelajaran teras. Model KPP yang pertama ialah elemen kompetensi global 6C. Elemen 6C ini terdiri daripada yang pertama, elemen sasiah yang diterapkan melalui aktiviti soal jawab ringkas bersama orang awam tentang isu kerancuan bahasa dan penggunaan bahasa yang sopan semasa sesi temu bual. Melalui aktiviti ini, pelajar dilatih menunjukkan adab, kesantunan berbahasa dan rasa hormat terhadap masyarakat walaupun membincangkan isu bahasa yang bersifat kritikal. Elemen kedua ialah kewarganegaraan yang dapat dilihat melalui pemanfaatan platform digital untuk membuat perkongsian tentang penggunaan bahasa yang tepat di samping memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan bahasa yang betul. Aktiviti ini memupuk rasa tanggungjawab sebagai warga negara yang prihatin terhadap kelestarian bahasa dan kesedaran bahawa bahasa ialah identiti negara. Seterusnya ialah elemen kolaborasi diterapkan melalui pembentangan isu kerancuan bahasa secara berkumpulan dan pelaksanaan forum
tentang perkongsian teknologi seperti ChatGPT, Google Classroom, Canva dan Quizzes. Melalui aktiviti ini, pelajar bekerjasama sesama ahli kumpulan, membahagikan tugas dan menyelaraskan idea bagi memastikan penyampaian maklumat berlaku dengan berkesan. Elemen keempat ialah komunikasi yang diterapkan melalui perbincangan sesama ahli kumpulan yang mana pelajar saling bertukar idea dan pendapat tentang sesuatu tugasan. Melalui sesi soal jawab semasa forum secara live stream pula, pelajar dapat memberikan penjelasan secara spontan dan berinteraksi secara berkesan dengan penonton. Elemen kelima ialah kreativiti yang diterapkan melalui pemakaian kostum pengembara semasa pembentangan isu kerancuan bahasa, ditambah lagi penghasilan slide pengajaran yang menarik. Pendekatan ini menjadikan pembentangan lebih interaktif dan mampu menarik perhatian penonton sepanjang pembentangan. Elemen terakhir ialah pemikiran kritis yang diterapkan melalui aktiviti menganalisis kesalahan bahasa yang mana pelajar perlu menilai, membandingkan dan membuat justifikasi terhadap kesalahan bahasa yang telah dikenal pasti. Manakala penghasilan video refleksi tugasan Google Site membolehkan pelajar berfikir secara mendalam tentang kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan. Pelaksanaan KPPB ini disokong oleh model reka bentuk pembelajaran yang terdiri daripada 4 elemen utama yang saling melengkapi dan mengukuhkan pembelajaran bermakna. Yang pertama, rakan pembelajaran. Elemen ini menekankan hubungan kolaboratif antara pelajar, rakan sekelas dan juga pensyarah yang mengajar kursus tersebut. Melalui perbincangan berkumpulan, sesi refleksi dan bimbingan berterusan dari para pensyarah, pelajar bukan sahaja dapat berkongsi idea, malah dapat membina kefahaman bersama. Hubungan ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat, menyokong dan mendorong pelajar untuk berani mencuba, bertanya serta menilai hasil kerja secara kritikal. Yang kedua, persekitaran pembelajaran. Pembelajaran tidak terhad di dalam bilik darjah semata-mata. Sebaliknya, diperluaskan ke persekitaran sebenar melalui aktiviti kajian lapangan. Kami meneroka kawasan bandar dan ruang awam seperti kawasan Bandar Baru Bangi, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Kami juga dapat mengaitkan teori sintaksis bahasa Melayu dengan realiti penggunaan bahasa dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, autentik dan bermakna serta pelajar dapat belajar melalui pengalaman sebenar. Yang kedua, persekitaran pembelajaran. Pembelajaran tidak terhad di dalam bilik darjah semata-mata. Sebaliknya, diperluaskan. Tiga, pemanfaatan digital. Teknologi dimanfaatkan sebagai pemangkin pembelajaran dan bukan sekadar alat sokongan. Penggunaan aplikasi seperti Padlet, Canva, Google Site, kuis interaktif serta perisian penyuntingan audio dan video membolehkan pelajar meneroka idea, mempamerkan kefahaman dan komunikasi secara kreatif. Pemanfaatan digital ini juga meningkatkan keterlibatan, memperkukuhkan kefahaman dan memperluas pembelajaran melangkaui batas masa serta ruang. Yang keempat, amalan pedagogi. Elemen ini memastikan keseluruhan proses PDP dirancang secara sistematik dan berfokus melalui penghasilan rancangan pengajaran harian di dalam subjek EDUP 3133 serta aktiviti PDP yang berstruktur. Pelajar dapat mengaplikasikan teori pedagogi dalam situasi sebenar. Amalan ini memastikan pembelajaran yang dilaksanakan bukan sahaja menarik, malah selari dengan objektif khusus dan menghasilkan impak pembelajaran yang bermakna. Baiklah, mari kita teruskan ke model yang seterusnya iaitu model pembelajaran pelajar atau lebih dikenali sebagai MPP. Model pembelajaran pelajar ini menekankan 3 elemen utama iaitu perhubungan, aspirasi dan belajar cara belajar. Elemen perhubungan dilaksanakan melalui interaksi aktif semasa pembentangan serta penerimaan maklum balas daripada pensyarah bagi mewujudkan suasana pembelajaran kolaboratif. Seterusnya, elemen aspirasi pula mendorong pelajar menghasilkan dan menggunakan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif serta bermakna. Manakala elemen belajar cara belajar membantu pelajar membina keupayaan refleksi kendiri melalui pentaksiran berterusan. Seterusnya merupakan model kerangka 3E iaitu engagement, enhancement dan juga extension. Kerangka 3E ini diaplikasikan bagi memastikan pembelajaran bermakna berlaku secara berfasa, di mana fasa engagement dilaksanakan melalui penggunaan YouTube dan Mentimeter sebagai set induksi untuk menarik minat pelajar. Dan seterusnya, fasa enhancement di mana fasa ini melibatkan penghasilan permainan interaktif dan video animasi menggunakan Scratch. Dan fasa yang terakhir iaitu fasa extension pula, kami memperluaskan pembelajaran melalui forum secara penerimaan langsung serta maklum balas terhadap hasil pembelajaran. Mari kita teruskan kepada model kita yang seterusnya iaitu model kerangka 3R iaitu rigor, relevance dan juga relationship. Mari kita lihat kepada elemen yang pertama iaitu elemen rigor. Kami menggunakan elemen rigor ini pada penghasilan video isu kerancuan bahasa dan seterusnya kami gunakannya pada penghasilan Google Site bagi PDP Bahasa Melayu dan juga kami menggunakannya pada subjek EDUP juga iaitu pada penghasilan infografik, reka bentuk, pengajaran model teknologi integration matrix iaitu. Seterusnya,
Elemen relevance, kami gunakannya pada proses mengenal pasti kerancuan bahasa di kawasan tertentu, dan elemen relationship telah kami gunakan semasa kami pensyarah memberi bimbingan tentang pelaksanaan tugasan pentadsiran berterusan, iaitu kami lakukannya pada Google Meet. Baiklah, ini merupakan implikasi untuk BIDA, iaitu implikasi yang pertama. Kita lihat dulu untuk BMMB 3233 di sini. Ia meningkatkan kefahaman saya terhadap struktur dan sistem bahasa Melayu secara lebih mendalam. Seterusnya, ia membantu saya menggunakan bahasa Melayu dengan lebih tepat, berkesan dan berkeyakinan. Seterusnya, menyemai kesedaran untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bertaraf global. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran bermakna melalui penghayatan dan kefahaman, bukan hafalan semata. Dan kita lihat untuk EDUP 3133, di mana ia meningkatkan keupayaan saya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran bermakna. Seterusnya, membantu saya belajar secara kendidik, kolaboratif dan reflektif. Dan seterusnya, menjadikan pembelajaran lebih interaktif, kontekstual dan relevan dengan dunia sebenar. Di sini, ia dapat membina literasi digital sebagai persediaan menghadapi pendidikan global. Implikasi kepada pelajar dari sudut PDP bagi kursus BMMB 3233 Sintaksis Bahasa Melayu ialah penekanan PDP berasaskan kefahaman linguistik, bukan hafalan semata-mata. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran aktif melalui perbincangan, refleksi dan aplikasi bahasa. Ketiga, menyokong PDP bermakna yang membina kecekapan berbahasa secara sistematik. Bagi kursus EDUP 3133, implikasinya kepada saya sebagai pelajar ialah pembangunan kemahiran abad ke-21. Kedua, pengintegrasian teknologi bagi mewujudkan PDP yang interaktif dan bersifat kontekstual. Yang terakhir ialah galakan pembelajaran kolaboratif dan kendiri melalui platform digital. Apa implikasi pentadsiran berterusan kepada pelajar? Yang pertama, bagi kursus BMMB 3233, peningkatan kemahiran dalam mengorganisasi maklumat. Yang kedua, peningkatan kemahiran insaniah dalam diri pelajar. Yang ketiga, peningkatan kesedaran pelajar terhadap kesalahan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Bagi kursus EDUP 3133 pula, peningkatan kefahaman tentang hubungan antara teknologi dan pembelajaran. Seterusnya, peningkatan keupayaan dalam menyampaikan idea pedagogi secara visual. Yang ketiga, pendedahan pelbagai aplikasi teknologi yang menarik dan interaktif kepada para pelajar. Kesimpulan yang kami dapat daripada tugasan kali ini merupakan penguasaan pelbagai kemahiran penggunaan aplikasi teknologi mampu melatih guru yang kompeten dalam mewujudkan pembelajaran bermakna dalam bahasa Melayu dan melatih profesionalisme sebagai bakal guru bahasa yang berkualiti.